Okey, kita dah start ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, selamat datang ke Petro Science RBTX Challenge. Klinik, bukan RBTX Challenge, RBTX Challenge Klinik, episod yang keempat. Nama saya Hafiza. Saya adalah host anda untuk hari ini. Bersama kita ialah TS Dr. Zulkifli Mahmudin dari UniKL ataupun lebih mesra untuk kita panggil Cikgu Zul. Okey? Alright, sekiranya anda tak tahu lagi, untuk tahun ni RBTX Challenge kita akan adakan sepenuhnya secara maya, and kita ada 3 kategori utama. Apa dia? Kita ada RoboSumo, kita ada RoboTracer dan juga inovasi. Alright, lepas tu sekiranya anda nak join competition ni, free je, boleh join secara percuma, and untuk informasi yang lanjut, bolehlah layari laman sesawang Petro Science, okay? Alright, untuk hari ni, sama macam minggu-minggu yang sebelumnya, kita punya sesi adalah secara santai. And kalau anda nak tanya soalan, boleh perasan ya dekat skrin anda, sebelah kanan tu boleh nampak ruang chat, sebelah dia ada Q&A, boleh tanya soalan kat situ, okay? Tetapi kalau rasa macam alamak tak best lah, tak tired nak bercakap juga, boleh je klik raise hand, kita akan jemput anda kat atas stage dan boleh terus tanyakan soalan anda. Alright, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cikgu Zul. Okey, Cikgu Zul. Okay, terima kasih Fiz kerana memperkenalkan. Okay, so selamat datang semua pada klinik RBTX yang keempat. Okay, so yang keempat dah kita. So hari ini kita banyak akan tengok contoh-contoh program, contoh-contoh pengubahsuaian dari segi program, coding. Tengok apa kesannya terhadap pengubahsuaian tu. Dan kita juga harapkanlah kalau ada apa-apa soalan daripada adik-adik semua, terus adik-adik boleh tanyakan, ataupun adik-adik sedang buat latihan bersama robot adik-adik, adik-adik boleh terus tanya, kenapa robot saya bergerak macam ni, kenapa robot saya belok macam ni dan sebagainya. Okay, so sebelum tu izinkan cikgu untuk sharekan apa yang kita dah buat setakat ni. Okay, sebentar ya. Okay, window. Okay. Hantai skrin. Okey. Cikgu tengah cek setting dia ni. Oi, sekarang ni macam-macam dia punya ni. Okey, so ada dia dah nampak cikgu punya ni, cikgu punya skrin. Boleh saya dapatkan confirmation? Nampak skrin tak? Nampak cikgu. Nampak Okey, terima kasih. Alright, okey, so kita pergi pada kita punya apa yang kita dah study okey. Alright, so RBTX Klinik 4. Okay, so selamat datang sekali lagi pada semua adik-adik Alright, okay, so kita dah tengok tentang peranan yang kita panggil ni FD dengan TD adik-adik So dalam adik-adik punya coding tu, path black, okay, detect junction, stop. Okay, kita berada di kawasan yang pertama di sini. Kalau adik-adik boleh nampak di bawah ni, kawasan yang pertama ni ada junction tengah, betul? Ada junction tengah kan? So kat junction ni adik-adik kena gunakan arahan coding ni. So kerana kita nak belok ke kanan, okay, so junction right, ni junction left ni sebenarnya. Ni silap ni, bukan right ni left ni sebenarnya Okay, so kita cubalah dan ni kesan FD TD So FD tu apa adik-adik? Kalau adik-adik masih ingat, FD ni forward delay, TD ni turn delay. So kalau kita punya FD dengan TD ni kosong-kosong, kalau adik tengok kosong-kosong, robot akan berhenti tanpa pusing ke kiri atau ke kanan. Nampak sini. Kalau TD adik ada 70, okay, ada 70 kat sini, maksudnya berapa lama adik nak pusing ke arah kiri. Kalau dia nak pusing ke kiri ke kanan bergantung pada arahan NX ni adik-adik next. Okay, dia jumpa junction sebelah kanan, ini arahan ni jumpa junction sebelah kanan, ni dia akan stop. Ini arahan ni lah. Ni arahan ni silap ni sebenarnya. So izinkan cikgu terus pergi kepada kita punya M block lah kan. Okay, so senang saja terus pergi pada event. Kalau adik menggunakan motif, kita kena ada header. Okay, so dah ada header. Okay, cikgu besarkan. Adik-adik semua boleh nampak lah kan. Lepas tu untuk kita mulakan, kerana kalau adik nak gunakan timer,
adik kena letak robot initialization, OLED initialization untuk timer, dan juga adik-adik kena letak timer initialization. Okay. Kemudian adik-adik boleh terus pilih calibrate. Kita kena calibrate dulu robot kita supaya dia kenal garisan hitam dan warna putih. Okay, so dia dapat kenal antara putih dan hitam. So kita kena calibrate dulu. Adik-adik sini boleh pilih sama ada nak guna PB1 atau PB2, nak nyalakan LED atau lampu atau tidak, okay, nak rotate ke kiri atau ke kanan, terpulang pada adik-adik. Nak kelajuan 80 ke dan nak berapa lama pusing tu. Satu saat pun dah mencukupi lah. Cuma adik pastikan masa adik buat pusingan tu, robot itu melalui kawasan hitam dan kawasan putih. Alright. So bila dah siap itu, kita boleh terus basically letak press BB. Okay, press PB. Pasal kita tak nak lepas calibrate dia terus jalan. Kita tak nak lepas calibrate robot tu terus berjalan. Okay. So kita akan basically selepas kita calibrate dia berhenti dulu. Dia tunggu dulu. Dia tunggu sehingga kita tekan butang PB1 atau PB2. Alright, okay. So sini kita boleh pilih sama ada PB1 atau PB2. Katakan cikgu nak pilih dua-dua PB1, tak ada masalah juga. Okay. So lepas tekan PB1 saja, kita boleh terus start timer. Kita boleh terus start timer. Dan kita tengok yang pertama tadi, apakah yang pertama tadi? Simpang yang pertama tadi kita tengok kita punya peta. Cikgu besarkan peta sikit kat sini untuk bantu adik-adik. Kan? So yang pertama adalah satu simpang middle. Satu pertengah junction yang middle. Okay, dan kita nak belok ke kiri. Kiri, robot kiri. Okay. So kita akan pilih arahan. Pergi ke motif. Okay, pergi ke path black kerana ini adalah garisan hitam. Okay, cikgu kena kecilkan sikit, tak muat nampaknya skrin. Okay, so junction adalah junction middle. Okay, dan cikgu nak belok ke kiri, turn left. Alright, so kemudian kelajuan ni mungkin 100, cikgu boleh letak 100, 100. KP cikgu pilih 0.06, KD cikgu nak pilih 0.2. Alright. Okay. Ni 0.06, 0.2 ni pada cikgu ideal lah. Ataupun lebih tepat cikgu pakai 0.22. So ni pada cikgu dah buat kajian. Nilai ni adalah nilai yang paling ideal. So adik-adik pun boleh guna nilai yang sama. Okay. Sensor berapa cepat robot ni akan bertindak bergantung pada sensor yang adik pilih ni. Sense ni 200. Nanti cikgu tunjukkan apa kesan dia. Dan inilah yang cikgu cakap tadi. FD dengan TD. So kalau cikgu kosongkan FD, cikgu kosongkan TD, kita tengok apa yang berlaku. So kita boleh upload ni. Cikgu akan pergi unhide stage, cikgu akan connect. Okay, connect pada com cikgu. Okay, dan cikgu akan upload. Okay. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada Masa ni kita tak ada soalan. Okay. Tapi hari ni cikgu tak ada assistant siapa? Abang Wan minggu lepas. Abang Wan tak ada hari ni. So cikgu seorang ni. So cikgu tukar robot. Okay. So cikgu akan bangun-bangun sikit lah. Kan? Okay, kita tengok Okay, jom. Kita tengok dia punya pergerakan. Alright. So kita buka. Okay, ada berlaku delay sikit kat sini. Okay, so cikgu calibrate dulu. Alright, dah calibrate. Pastikan calibrate tu mengenai kawasan hitam dan kawasan putih. So adik-adik dah pakar dari segi tu. Kemudian kita run. Nampak? Nampak tak? Dia berhenti tengah, dia tak ada belok kiri atau belok ke kanan. Okay. Tak ada belok ke kiri atau belok ke kanan. Dia berhenti tengah-tengah je kat situ. Ini kerana FD dan TD adik-adik kosong-kosong. Okay, alright. Clear Okay, so tu tak ada masalah lah. Itu mudah lah So jom kita tengok apakah kesannya kalau kita berubahkan. Okay, kita tengok kesan dia. So katakan cikgu tukar sikit. TD ni, forward delay ni tadi kita biarkan kosong. TD ni cikgu letak 150 lah katakan. Ni just untuk memahamkan lagi adik-adik Cikgu letak kita kena buat agak. Kita pada awalnya kita kena buat agakkan. Assumption. Kita kena buat agakkan 150. Okay. Kita tengok macam mana. So ni adalah kita tengok, kita letak satu anggaran, kemudian kita lihat hasil dia.
daripada pemerhatian kita tengok hasil dia. Dan kita akan buat keputusan yang seterusnya. Okay, so cikgu dah ubah 150 adik-adik tadi kosong kan. Kita tengok dia belok banyak mana. Okay, kita spend sikit masa kat sini supaya adik-adik jelas dan faham tentang apa yang berlaku kenapa kita ubah nilai FD dan nilai TD. Kita fokus pada nilai FD dan TD dulu. Okay. So ni adalah recap daripada klinik lepas. Pada adik-adik yang tak ada minggu lepas, ni satu advantage lah untuk adik-adik tahu. Okay, so dah siap upload. Okay, cikgu besarkan cikgu punya kamera. Okay, kita lihat apa yang berlaku So seperti biasa, cikgu akan calibrate. Dia ada delay sikit video cikgu ni. Okay, so kita tengok nampak? Okay, tengok adik-adik. Tengok adik-adik. Terlebih bukan? Tengah dia kat sini bukan? So ni sekarang ni terlebih. Dia dah terlebih pusing Kita nak dia pusing biar yang tengah ni, garisan tengah ni kena berada di atas garisan seterusnya. Okay, kalau kat sini nanti dia akan hilang garisan. Dia akan pergi sini nanti. Okay, alright. So kita kena kurangkan TD tadi. So yang pertama adik-adik akan buat agakkan. Adik-adik kena buat agakkan kali pertama, kemudian adik-adik perhatikan apa yang berlaku dan adik-adik akan buat keputusan sama ada nak meninggikan lagi ataupun nak mengurangkan lagi. Okay, jom. So kita nampak bahawa terlebih, so kita kena kurangkan. Apa kata kita kurangkan ke 100? Kita lihat hasil dia. Okay, lihat hasil dia, mudah saja. Unhide, kita connect. So inilah adik-adik yang kena buat adik-adik kena buat agakkan kali pertama, kemudian adik-adik akan melihat apa yang berlaku, kemudian adik catat. Tadi pakai 150 terlebih, catat. Lepas tu ni pakai 100, tengok macam mana, catat. Kena ada nota. Kita bakar-bakar jurutera ni, bakar-bakar robotis ni, kita kena ada nota. Supaya kita ada rekod data kita. Okay, selesai upload. So kita tengok apa yang berlaku adik-adik berjaya tak kita kali ni? Okay, seperti biasa. Okay, kita calibrate, kemudian kita tengok. Okay, kita lihat adakah cukup gembira kita? Terlebih teratas pula. Okay, nampak gayanya kalau boleh nak kurang sikit pun boleh, tapi pada cikgu tak ada masalah ni. Kalau nak kurang sikit pun boleh, mungkin dalam 90, 100 kat sini kan, tapi ni dah cukup cantik lah ni, boleh lah boleh lah. Okay, so catat dalam buku adik-adik punya nota, catat 100 tu adalah nilai yang boleh diterima. Okay, boleh diterima. Okay, jelas adik-adik peranan FD dan peranan TD. So tadi kalau, okay, cikgu just terangkan, kalau FD, kita letak FD forward ni, FD ni forward adik-adik So kalau kita letak FD tu nilai tinggi, katakan kita letak FD, so ada nilai kat FD, dia akan bergerak ke depan. So kalau dia bergerak ke depan macam ni, kita takut nanti baru berbelok kan. So kita tak pasti sama ada, boleh lah, boleh, tapi nanti dia bahaya sikit lah adik-adik Sebab tu cikgu tak letak nilai FD tadi, pasal dia tak perlu pun nilai FD, kerana kita nak ni, kita nak berada di junction ni dan kita akan terus belok. Okay, alright. Okay, so cantik. So selesai. Ada soalan tak adik-adik? Saya harap semua clear tentang perkara tu, tentang FD dan juga TD. Okay, so kemudian dia akan lalu kawasan yang panjang. So cikgu punya show untuk dia lalu kawasan yang panjang ni, cikgu besarkan lalu kawasan yang panjang ni, tengok trend ni, kawasan yang panjang ni kita akan lalu kawasan panjang harap adik-adik boleh nampak mouse cikgu. Kawasan panjang ni kita akan guna duration. Dilalu kawasan panjang ni, terus belok sini, sampailah sini, kita boleh guna duration. Kerana dia tak ada sempang, tak ada apa kan. So kita guna duration, lajukan kelajuan sampai sebelum dia jumpa sempang ni, kena berhenti. Sebelum jumpa sempang, kita kena berhenti. Okay, alright. So jom kita cuba duration ni. Okay. So kat sini kita ada duration, nampak adik-adik? Duration. So kat sini cikgu akan mencuba nasib dengan menggunakan kelajuan 100 dulu, tengok. Okay, seperti yang cikgu beritahu tadi, sini yang sesuai 0.22.
Okay, sensor ni kita biarkan 200 dulu, kita tengok ada masalah ke tidak. Ataupun cikgu upkan sikit lah, cikgu upkan jadi speed dia 120. Kita tengok. Okay, kan. So line black betul, line hitam, okay, tak ada masalah. Duration sebanyak, okay, sekali lagi adik kena buat satu anggaran. Kalau terlebih nanti adik-adik akan kena kurangkan. Kalau terkurang adik-adik kena lebihkan. Okay, so katakan kita buat anggaran mungkin 1 saat, mungkin 1.5 saat untuk dia berpusing daripada jarak daripada kawasan sini tadi mula, betul? Dia akan pusing ke sini kan? Mungkin dalam 1.5 saat sampai ke sini. Kita cuba dulu. So dan kemudian kita perhatikan apa yang berlaku dan kita akan buat pengubahsuaian. Jom kita tengok. Okay. Connected, kita upload. Okay, senang je adik-adik So kalau adik-adik pakai motif atau adik-adik pakai robot lain pun tidak banyak bezanya. Semua ada dia punya coding dia lah yang boleh membantu adik-adik. Tapi yang cikgu pakai ni yang apa boleh didapati di Petroscience gift shop lah. Alright. Okay, so code has been uploaded. Okay, jom kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok hasil dia adik-adik Jom. Okay, seperti biasa cikgu akan calibrate. Alright. Okay, video ada sikit delay sikit berbandingan suara cikgu. Okay. Oh, nampak? Nampak tak adik-adik? Dia kerana persimpangan ni tadi terlampau rapat. Mungkin cikgu gerakkan sikit track ni kat sini. Kita tengok sekali lagi Tengok sekali lagi. Kita ulang balik. Okay, cikgu reset. Okay, cantik. Jom kita tengok apa yang berlaku. Okay. Okay. Kerana dua garisan ni terlampau rapat dan kerana robot ni lambat bertindak, dia lambat bertindak untuk pusing. Okay. Dia terkeluar, terkena pada garisan yang di sini dan dia terus pergi ke sana. Kerana garisan ni terlampau rapat. Kita nak robot kita untuk dengan segera bertindak balas dan terus pusing. Kita nak dia terus pusing. Kalau dia terkeluar, kalau dia kata orang tu tidak bertindak balas dengan cepat, reaction dia lambat, itu akan menyebabkan dia terbabas ke hadapan. Macam ni. Okay, apakah nilai yang kita akan ubah kat sini untuk kita mendapatkan kata orang tu pergerakan yang lebih pantas, tindak balas yang lebih pantas. Okay, satu cara yang selamat, adik-adik boleh kurangkan kelajuan. Itu cara yang selamat adik-adik kan. Katakan kita kurangkan kelajuan dulu lah. Cikgu Nur kata kelajuan membunuh je. Kelajuan membunuh kan. Tapi kelajuan boleh membunuh tapi adik-adik mesti nak menang kan. So mesti nak laju. So inilah dia kadang-kadang kita sebagai bakal-bakal jurutera ni harus membuat keputusan. Di antara dia mengimbangkan di antara faktor kemanusiaan, faktor keselamatan dan banyak-banyak faktor lagi lah kan. So kat sini kita cuba dulu, kita rendahkan sikit tengok macam mana. Kita tengok tindak balas dia macam mana. Tapi nanti kita kena cuba untuk ada satu matlamat untuk mencapai kelajuan yang tinggi kerana kita nak menang. Itu pun kita kena imbangkan. Alright. Okay. Tapi betul kelajuan membunuh. So awal-awal bila adik buat uji kaji awal, pakai kelajuan yang rendah dulu supaya adik-adik faham apa yang berlaku. Kemudian bila dah yakin dan nampak selamat, dan adik-adik boleh meningkatkan kelajuan tu secara perlahan. Itu cadangan cikgu lah. Okay? Alright. So dah belum kita tengok apakah yang berlaku. Kita kurangkan kelajuan je adik Kita kurangkan kelajuan sahaja. Kita tengok apa tindak balas dia. Okay? Lepas ni kita cuba dengan kelajuan lebih tinggi. Alright, selesai. Jom. Okay. Nampak adik-adik? Nampak? Kelajuan membunuh, betul. So, bila dia slow, bila dia kalau masa dia laju tadi, dia tu yang menyebabkan dia terbabas tu. Kan? Terbabas tu. Okay, so bila dia slow tadi, kita tengok ulang balik, kita reset. Kan? Tapi itulah, ni pertandingan, kita kena ambil kira.
Kita kena ambil kira kita nak menang kan. Okay, so jom kita cuba. Kita cuba naikkan kelajuan. Kita cuba. Okay. Mari. Okay, so jom kita tengok apa yang kita boleh ubah. Okay, cikgu kata kat sini kita naikkan, kita cuba naikkan ke 120. Okay. So tadi cikgu kata tindak balas dia lambat. Kalau kita nak tindak balas yang lebih tinggi, yang lebih cepat, okay, sense adik ni, adik kena tinggikan. Apa kata cikgu pakai 500? Kita tengok. Kalau sense dia 500, adakah dia akan bertindak dengan lebih cepat? Okay, kita cuba Okay, so ini adalah kalau adik nak dia lebih cepat bertindak, pakai sense. Tingkatkan nilai sense supaya dia lebih cepat bertindak. Okay, so cikgu letak 500 Okay, so cikgu connect dan juga cikgu akan upload. Kita tengok. Okay, so ini kita dalam mengimbangkan kita nak laju, ada faktor lain yang kita boleh ubah supaya membantu kita melajukan robot dengan selamat. Okay, mungkin itu pun peranan KP, KD pun boleh main peranan tu sebenarnya. Okay, alright, kita tengok hasil ya adik-adik. Okay, kamera cikgu dah on. Tengok. Okay. Alright. Okay, kita tengok nampak? Nampak? So, kita cuba sekali lagi. So, dengan meningkatkan nilai sense, dengan kelajuan yang lebih tinggi, kita tak ada masalah tadi. Masalah dia terkeluar dari garisan, tiada. Okay? So, sekarang kita lihat, dia bertindak dengan lebih cepat di sini. Nampak? So, dengan kelajuan tadi, dengan kelajuan yang meningkat, tadi dengan kelajuan 100 dia berhenti sampai sini kan? Betul. Sekarang dengan kelajuan yang ditingkatkan dengan duration yang tetap sama 1.5 saat, dia berhenti kat sini. Nampak? Dia dah terlebih, dia dah terlepas sempang ni. Kita nak dia berhenti sebelum sempang supaya kita boleh detect sempang ni. Okay? Alright? Okay. So apa kata kita tingkatkan lagi. Kita sekarang dah mula nampak ada peluang ni, ada peluang nak tingkatkan lagi ni. Okay, so mungkin kita cuba tingkatkan lagi kepada 130. Ya, kita tengok 130. Tingkatkan perlahan-lahan ada dia. So ini kita kurangkan ke, pasal ni duration tadi dia dah terlebih kan, dia dah terlepas kan simpang. So ni mungkin kita buat 1.1 atau 1. Boleh lah, kita cuba So adik kena catat benda ni. Ada buku catat. Supaya adik ingat, nanti kalau dah tukar, nanti adik lupa kelajuan macam gini, durasi macam gini. Okay, kalau kelajuan 130, berapakah dia punya durasi dia yang adik perlukan? 1 saat, 1.2 saat, 1.3 saat, catat. Catat. Okay, dan macam cikgu dah cakap pada klinik yang lepas, bateri adik-adik kena jaga-jaga. Kadang-kadang bila adik cuba tanpa charge bateri, tanpa memastikan bateri adik di tahap optimum, nanti lama-lama robot tu slow kerana bateri tu slow. Nanti adik punya pengiraan semua lari. Durasi semua lari, speed semua lari kerana kelajuan robot berubah disebabkan oleh bateri. Cikgu Zul, kita ada soalan. Ada soalan je? Ada soalan. Daripada Hang, dia tanya, teacher, how can I program my robot to push obstacle like cube? Oh, to push obstacle like cube. So you will need a gripper. So you will need a gripper to push. Maybe we will. I'll show you the gripper. I have to get it at the back. So during maybe our exercise session in about 10-15 minutes, I'll take the gripper and then I'll show you guys. Okay? Okay, Hang. Later I will show you. Alright. Okay, sambung je. Okay. So I can't remember. Have I uploaded this? It's okay. I upload sekali lagi. Okay, so today my laptop, cikgu punya laptop hari ni sedikit laju daripada minggu lepas kerana cikgu guna satu monitor saja. Nampak upload progress dia agak. Okay. Okay, so jom kita tengok apa kita punya kamera. Alright. Jom, ini kelajuan 130 ada dia.
Okay. Run. Nampak? Okay, cantik. So 1 saat tu cantik. Okay, mungkin ke depan sikit lah. Tapi kalau ke depan sikit ni cikgu nak stabilkan dia. Okay, ini tip daripada cikgu Selalunya cikgu nak stabilkan dia. Bila kelajuan yang tinggi, dia tak stabil. Okay, apa yang cikgu akan buat adalah something like this. Ni tip untuk adik-adik. Cikgu akan tambah satu lagi duration. Okay, ini tips lah So cikgu akan tambah satu duration, tapi speed dia cikgu rendahkan 100 balik. Ini just untuk dia stabilkan sikit ke depan sikit. Sekarang ni kalau adik-adik tengok, dia berada di sini kan, kita boleh kedepankan dia sikit lagi. Tapi cikgu nak kedepankan dia sikit lagi tu dengan kelajuan yang rendah supaya dia stable. Kalau tidak nanti dia tak berapa stable, nanti dia terbelok ke kiri, terlebih ke kanan. Okay. So ni tip untuk adik-adik lah. Cikgu letak stabilizer lah ni. Stabilizer. Dengan kelajuan yang rendah tapi hanya untuk sekejap saja. Mungkin 0.1 saat. Very very short. 0.1 saat atau 0.15 saat. Something like that. Just untuk dia kata tu stabilizekan diri dia. Robot tu stabilize. Okay. Right. So next junction, kita boleh terus pergi pada next junction. So next adalah dia kena belok, robot tu daripada sini dia kena belok ke kiri. Junction kiri, belok kiri. Okay, junction kiri, belok kiri. Okay, jom kita cuba. So cikgu akan pilih path black, junction kiri, left, next action dia turn left. Okay, cikgu nak letak speed yang tinggi sikit dalam 100. Okay. Turn speed 150 kp. Okay, ni cikgu nak ni 0.22. Okay. FD dengan TD. So perlu tak kita tolak dia ke depan? Apa kata kita biarkan kosong dulu. TD ni cikgu nak pakai yang atas ni 100. Atas tu 100 kan? Kita cuba 100. Kita tengok robot tu pusing ke mana. Okay. So jom kita cuba. Cikgu kena ambil robot cikgu. Alright, jom kita tengok. So ni dia akan belok ke kiri Belok ke kiri, jumpa simpang kiri, belok ke kiri. Kita tengok, kita nak dia belok ke kiri tu, dia kena berada di atas garisan. Okay. Itu objektif kita lah, supaya dia tegak berada di atas garisan. Alright, okay, so Okay, jangan lupa upload dulu. Kalau lupa dah upload belum, kita ada soalan daripada adik Khairul Amirin. Okay, teacher, why can't we just set the default sensitivity and speed to max so it can detect the line without wasting any time? Dia tak nak macam banyak-banyak try and error. Set default, max kan je. Dia punya speed. Boleh tak? Set default dengan max kan? Set default, contohnya duration ni, set default on what? Sense. Maximum speed and then sense ni set default. Lepas tu change the sense accordingly. Something like that. Dia nak change yang lain semua default, dia speed je yang dia setkan untuk maximum kan. Boleh tak? As kita tengok tadi tu, as we have experience, I letak 130, 120 dekat sini without changing the sense, dia keluar daripada garisan. It went out of the line. So maybe if you want to maximum the speed, let's say you want to just try and error this 150 kan, and then you try to increase the sense and try to get the sense that is the most. Let's say kita try 150. Okay, let's say kita upload this one. Okay, so let's say kita try 150 without the sense is 500. Okay, so always in one pass, in one passage, in one exercise, under one testing phase, so macam-macam terma tu, under one testing phase hanya ubah satu parameter saja.
in one testing phase, you should only change one parameter. Alright, okay, do not change two parameter for every test phase. Then you will get confused which parameter is affecting the overall outcome. You akan pening parameter mana sebenarnya yang menyumbang kepada berlakunya apa yang you nampak. Oh, adik Khairul ni dia mention dekat chat, I mean like to make both sensitivity and speed to max. Maknanya dia nak buat dua-dua max. Okay, nak buat dua-dua max. Okay, as I said, do not change two. If you max both, then sense, there's no max in sense. Okay, there's no maximum in sense because sense to detect you have a middle point over here. Okay, you have a middle point over here. So sense is basically either left or right. Lagi you increase sense punya value, dia akan tengok sensor yang ketiga, sensor yang paling tengah. Nanti bila you increase, dia hanya tengok sensor tengah saja, sensor lain tak main peranan. Alright, so which are the sensor yang you nak turn on when you sense? If you make the sense punya value low, you are using all the sensor. If you are making the sense value higher, you are reducing the number of sensor that you are using. Okay, alright. So there are several issues over there. So I would not advise to max both. You try to max one and then the other one you try to increase it gradually. You maxkan satu speed, yang sense tu you try to increasekan gradually. Okay. So now this is 150, sense 500. So I dah upload Okay. Okay. So this is 150. This is quite fast lah sebenarnya. Okay, cannot. So you tengok dia it cannot detect the junction at the sense. Okay. So now you try. Okay, now you are going into the trying phase. So you're going to try to increase this to 800, for example. Okay, you try. But do not try to max both. Alright. So you need to do you need to do the due diligence lah. I said you kena buat dia punya testing tu berperingkat supaya you tahu apa yang menyumbang terhadap kan, macam eksperimen sains lah, kita tak boleh ada banyak variable, tak boleh nak tukar semua. Yang lain semua kena sama, satu je yang kita tukar, baru kita tahu itulah punca perubahan yang jadi. Betul. So kalau kita ubah 2, 3, kita tak pasti ini disebabkan oleh speed ke, disebabkan oleh sense ke, we wouldn't know. Alright. Okay, now I have test, okay, ni I have increased the sense because tadi 150 speed, sense remain at 500 is a no-go. So now 150 speed, sense is a little bit higher, kita tengok. Alright. Okay, kita buka kamera. Okay, again a very good question daripada adik. Okay, kita boleh lihat yang kita nak dalam klinik, kita nak discussion kan. Nampak? Tak boleh. Masih tidak boleh. Okay. So if you want then you can try lah. You can try. If not then you have to acknowledge that 150 is too high. Kan? So let's say you letak 1000. 1000 is pushing it lah sebenarnya. Okay. So try. Okay. Okay. Another thing. Okay. So this is let's say kita maintainkan dekat 800. There's one parameter lagi that I want to test out. Okay, one parameter lagi is the turn speed. Ni, turn speed. So the turn speed ni is how fast dia turn. So that is another issue. Okay, cikgu tunjukkan kat sini. Cikgu tunjukkan kat sini. Turn speed tu, bila dia jumpa je persimpangan macam gini, berapa laju dia nak pusing. So mungkin kerana dia pusing tu lambat, itu yang menyebabkan dia terkena garisan yang depan ni. Okay, so kalau dia pusing dengan cepat,
Okay, so mungkin dia akan boleh dapat follow line ni. Alright, okay, jom kita tengok. Okay, so cikgu akan ubah satu parameter, kekalkan yang lain, semua kekal. Cikgu cuba ubah turn speed ni. Cikgu naikkan supaya dia boleh turn dengan pantas. Naikkan sampai 200. 200 cukup. Okay, jom kita tengok apa yang berlaku dia jadi seronok lah. Inilah dia peranan adik-adik. Kat sini adik-adik belajar. Belajar tentang pemerhatian, belajar untuk mencatat apa yang adik perhatikan, belajar untuk buat analisa, kan? Dan akhir sekali belajar untuk membuat rumusan terhadap apa yang berlaku. Okay, itu. Kenapa fail ni? Okay, kita tengok. Alright, kita doa sama-sama dia berjaya. Okay, uploading. Alright, tadi mungkin longgar sikit wire cikgu tadi Okay, jom kita lihat hasil dia. Alright, jom kita doa sama-sama. Ni speed laju ni. Okay, so kita tengok. Okay masih tak boleh. So macam itulah adik-adik macam itulah adik-adik. So adik-adik kena, kalau memang tak boleh juga, maknanya speed ni terlalu tinggi. Cuba boleh naikkan sense lagi, tapi kekalkan turn. Okay, so maknanya itu yang adik-adik kena tengok lah kan. Katakan cikgu cuba last lah cikgu pun naik teruja ni. Cikgu menjadi teruja nak tengok ni kalau cikgu ubah ni. Tu yang kadang-kadang cikgu sendiri tak boleh tidur malam ni. Fikir. Dia macam apa? Nak kena settle juga, nak kena dapatkan juga hasil dia. Nak kena juga dapatkan. Kalau tak tidur malam, terfikir-fikir. Cikgu pasti adik-adik pun sama juga. Nanti lupa makan, jangan lupa makan adik-adik Rehat kena rehat, makan kena makan. Kadang-kadang cikgu ni kadang lupa makan semua. Ni kalau ubah ni, kalau ubah sense ni, kalau ubah sikit kelajuan ni, kalau turn dia kita naikkan sikit, boleh ni. Kan? Tapi ingat, bateri adik-adik kena jaga. Bateri jaga-jaga adik-adik Okay, kita tengok. Okay, kita tengok So, apa tadi perubahan yang kita buat? Kita naikkan speed turn tu Speed turning ni kita naikkan. Kita tengok adakah dia boleh membantu kita. Kalau tak boleh, maksudnya kita kena kurangkan sikit speed lah. Sikit lagi. Tapi masih tak mampu lah. Alright, okay. So, nampak gayanya kita kena kurangkan sikit speed untuk selamat. So, cikgu harap boleh menjawab soalan daripada adik tadi tentang apa perkara-perkara yang penting untuk kita tengok bila kita ni. Boleh adik So boleh, dia dah jawab thank you tadi. Okay, so cikgu ubah ke speed yang dah sikit. 130, sense ni tadi 500 betul? 1.1, okay. Alright, okay, lepas tu cikgu letak duration sikit. Okay, boleh. Ni 0.1 cukup. Okay, so ni dia akan jumpa junction kiri, belok kiri So dia jumpa junction kiri, belok kiri di sini adik-adik. So cikgu letak, cikgu ambil kotak cikgu. Kita berada di sini Okay, jumpa junction kiri, belok kiri. Okay, alright, jom kita cuba. Okay, izinkan cikgu upload. Okay, cikgu suka soalan-soalan daripada adik-adik. Nampak betul adik-adik memang berminat untuk mengetahui. Kalau ada soalan lagi, tanya je. Tanya je apa-apa juga soalan yang adik-adik ada. Kerana soalan tu kadang-kadang cikgu pun belajar daripada soalan adik-adik. Cikgu pun belajar, kawan-kawan adik yang dengar ni pun belajar. Kakak-kakak dan abang-abang sains communicator daripada Peter Science pun belajar. Kan? Soalan-soalan ni penting. Okay? Kadang-kadang apa yang adik nampak, cikgu tak nampak. Kalau adik-adik ada cadangan pun bagus. Okay? Alright. Cikgu sharekan video. Okay, kita tengok. So ni robot ni akan belok di sinilah Okay. Belok sini dan belok sini. Okay. Tapi ruang ni very small adik-adik
Ruang ni very very small kat situ So kita tengok how kita nak maneuver dia Okay. Oh, belum calibrate. Okay. Jom kita calibrate. Okay. Nampak gayanya, nampak? Dia belok kat sini ada dia Dia nampak simpang kat sini. Ni satu masalah. Kenapa dia jadi macam ni? Cikgu tunjukkan. Kenapa jadi macam ni? Kerana macam mana? Kamera. Okay. Cikgu seorang kan? Okay. So dia nampak ni macam simpang kerana robot tu sengit dekat sini. So bila dia nampak dia sebagai simpang, dia belok kat sini. Okay. So untuk biar dia lebih stable, cikgu akan tambahkan duration dia ke depan sikit. Okay. Duration tu cikgu nak tambahkan sikit. Ni satu benda yang adik-adik kena tengok lah. Kena perhatikan. Okay. Okay, Cikgu Zul, sambil kita nak tambahkan duration ada soalan daripada adik Ahmad Akmarul. Dia tanya, Cikgu, robot ni tak boleh upload melalui Bluetooth atau Wi-Fi ke? Oh. Boleh. Kita ada Bluetooth punya option dekat atas ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk pertandingan ni, Bluetooth dengan Wi-Fi tidak boleh berada di atas robot. Untuk pertandingan ni, Bluetooth punya modul atau Wi-Fi modul tak boleh berada di atas robot. Kenapa? Kerana kita khawatir ada peserta yang menggunakan Bluetooth dengan Wi-Fi untuk navigasi robot. Dia macam bukannya robot tu macam remote control. Bukannya robot tu jalan secara autonomous. So robot ni boleh di-upload menggunakan Bluetooth, tapi tidak boleh untuk pertandingan, tidak boleh ada Bluetooth atau Wi-Fi modul di atas robot. Okey, terima kasih adik itu dah tertulis dalam peraturan. Akmarul Harasan, and untuk yang lain-lain alert dengan all the requirement. Tu nanti sekarang tak pasal-pasal disqualified pula. Okey, cikgu nak tambah duration tadi So cikgu tambah duration sikit kat sini 0.2. Bagi dia ke depan sikit. Bagi dia ke depan lebih sikit Okey, atau 0.3 pun boleh sebenarnya. 0.2, 0.3 lah. Supaya dia ke depan sikit. Okey, so cikgu akan unhide stage, connect. Alright. Okey. Betul lah. Cikgu faham soalan daripada adik tadi. Kalau Bluetooth senang lah kan, tak payahlah cocok buka kan, kita hantar je pakai Bluetooth kan. Boleh, option tu boleh, tapi untuk pertandingan tidak boleh ada modul Bluetooth. Saya pun pernah. Robot ni boleh. Cikgu Zul last time dah tukar-tukar. Lepas tu dah download dah. Rupanya lupa cocok. Macam alamak. Itulah dia masalah nanti kan. So pasal cikgu tahu Lego boleh kan, Lego Mindstorm boleh upload pakai Bluetooth. Banyak robot boleh upload pakai Bluetooth. Okay. Alright, kita tengok. Kita gerakkan. Nampak? Okay, berjaya. Cikgu jadi suka. Cikgu yang suka. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Kamera lari. Okay. Ni Abang Owen tak ada ni, Abang Owen. Itulah Abang Owen. Okay, so nampak gayanya Alhamdulillah tak ada masalah kat sini. Tapi nampak dia terlebih. Turn delay dia terlebih, nampak? Turn delay terlebih So kita kena kurangkan sikit supaya dia tegak sikit. Dia macam tu. Macam ni tepat lah. Okay, alright. Okay, so turn delay terlampau tinggi. Okay, turn delay terlampau tinggi. Okay, so sekejap Alright. Okay, so kalau turn delay terlampau tinggi, kita kena kurangkan kerana adik-adik sini nampak tadi kan, dia terlebih kan. So mungkin cikgu boleh kongsi, cikgu ada buat sikit kat sini. Okay ni cikgu ada buat nota kat sini. Nampak? So tadi nampaknya turn delay dia macam gini, terlebih. Turn delay dia terlebih. Macam gambar rajah kedua ni kan, terlebih. Yang ni terkurang pula. Ni terlebih. Kita nak dia macam gini. Kita nak dia macam ni. Dan kita nak juga adik-adik, cikgu selalu suka tambah durasi. Untuk apa tadi cikgu kata? Untuk stabilize kan. Untuk stabilize cikgu tambah durasi.
So ni adalah satu yang ni cikgu pakai forward, cikgu ada pakai forward dengan turn delay supaya dia ke depan sikit. Okay, kita tengok dari segi video. Kalau kita kedepankan dia, dia akan lebih, kata orang tu, lebih tepat lah. Okay, sekejap kita tengok Okay, so ni kan. So kalau dia terus belok, okay, dia mungkin macam ni kan. Okay, kita nak dia kalau boleh, nampak gayanya boleh ke depan sikit kan, depan sikit. So ada forward delay, dan bila dia belok, barulah dia boleh ngam-ngam tu. Nampak tak? Jadi boleh bayangkan? Nampak? Okay, barulah boleh ngam-ngam. So kena kedepankan sikit, lepas tu baru belok. So dekat sini adik-adik kena buat perhatian lah macam cikgu cakap tadi. So kedepankan sikit baru belok. Kalau dia terus belok, kan? Kalau dia terus belok, dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak dia punya perbezaan kat situ? So kat sini cikgu akan awal belok tu takut dia tak detect line tu pula lah ya Cikgu Zul. Ya, betul. So kat sini adik-adik memang kena buat perhatian tentang apa yang robot tu bertindak berdasarkan kepada coding adik-adik. Sebab itulah kalau adik memang minat menjadi seorang robotis, developer, coder dan jurutera, inilah perkara-perkara yang tiap-tiap hari kita lakukan. Okay. So kat sini path left, okay, cikgu nak tambah sikit forward, dia ke depan sikit. So ni sekarang forward delay kosongan. Cikgu nak tambah dia ke depan sikit. Kalau dari segi nota ni tadi kita tengok 100, ke depan sikit dalam 100, okay. Kemudian belokkan dia 170. Okay, so something like that lah, 170. Okay, kemudian cikgu suka pakai durasi untuk stabilize. Cikgu akan suka pakai durasi untuk dia stabilize. Okay, kalau durasi yang cikgu pakai ni very short, 0.01 saja, 0.1 saja, just untuk dia stabilize. Okay, 100, ni 0.22 Okay, alright. So kalau ikutkan perancangan, pasal ni adalah simpang yang terlalu halus, adik-adik cikgu anggap ni simpang yang terlalu halus. Dia very short simpang ni Kalau adik boleh nampak ni, simpang ni very short. Very short. So badan robot ni sendiri dah makan the whole simpang. Nampak? Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan forwardkan dia sikit, lepas tu baru turn, dan kita akan tambah durasi untuk dia stabilize. Lepas tu dia akan terus nampak junction T ni, betul? Adik-adik, dia tu akan nampak junction T ni, betul? Dan junction T ni kita nak dia belok ke kiri. Jumpa junction middle, belok kiri. Alright? So kita boleh terus buat ni pasal dia simpang yang terlalu pendek. Simpang yang terlalu pendek. Okay, so cikgu nak terus tambah kat sini. Cikgu nak terus tambah dekat sini. Middle, turn left. Nampak? Middle, turn left. Okay, middle, turn left dengan nilai yang sama cikgu pakai sebelum ni, 100 dan 170. Kerana persimpangan dia persimpangan yang sama. Tadi macam ni simpang T kan, simpang 90 darjah adik-adik kan. Ini pun simpang 90 darjah. So cikgu akan pakai nilai yang sama. Okay, so kat sini cikgu akan terus pilih path black. Okay, untuk middle junction. Dan kita nak dia turn left. Okay, dan dengan dia punya ni yang sama, 100, 170 kan. So ni pun 100, 170. Okay, dan cikgu akan terus stabilizekan dia pakai duration. Okay, stabilizekan dia pakai duration. Okay, so ni 0.022. Okay, cikgu suka pakai 0.022. 0.22, okay. Cukup dengan kita biar dia jalan straight sikit kan. Dia ada jalan straight sikit situ Okay, dia ada jalan straight sikit kat sini kan. Tengok Okay, dia ada jalan straight sikit kat sini So kita biar dia ke depan sikit. Kita biar dia ke depan sikit sini. Depan sikit.
Okay, so mungkin dalam 0.15. Okay, so kita tengok apa yang berlaku. Sampai situ dah ada dia. So tu cara nak handle persimpangan yang terlalu rapat. Dan kalau ada dia nampak, sila guna duration yang singkat untuk stabilizekan robot adik-adik. Alright. Kalau tidak nanti dia akan detect jalan straight macam ada simpang kalau sensor dia sengit. Okay. Alright. So kita tengok berjaya tak kita? Kita tegakkan sikit. Terlebih. Okay. Alright. Okay Bismillah. Nampak? Cari ngam-ngam. Ngam-ngam. Okay, sedia untuk dijumpa persimpangan yang seterusnya. Okay, nampak persimpangan yang seterusnya. Persimpangan seterusnya tu belah kanan ada dia belah kanan, tapi dia kena turn delay dia. Turn delay dia kena tinggi sikit. Dia jumpa belah kanan, turn delay dia kena pusing jauh sikit. Pasal ni bukan persimpangan biasa. Ini persimpangan yang pada 45 darjah. Pada 45 darjah. Okay, so turn delay kena panjang sikit. Okay, ada soalan adik-adik? Kita dah sampai ke kawasan sini dah pun. Ada soalan tak? Setakat ni tak ada soalan Cikgu Zul. Okay, cantik. So harap-harap ni semua faham lah kan? Okay. So yang seterusnya adalah ruangan ruangan di sini ada dia ruangan di sini. Okay. So kita tengok tindakan kita. Okay, kat sini FD dengan TD kita kena main peranan. Okay. So dia akan jumpa simpang kanan, betul? Dia akan jumpa simpang kanan. Kita nak dia turn right, betul? Tapi kat sini TD kita ni kena betul-betul supaya dia berada di atas garisan. So TD cikgu ni dalam 200. Dalam 200. Kena tengoklah, adik-adik kena buat kajian lah. Ni TD cikgu, robot adik-adik mungkin berbeza. Motor robot adik-adik mungkin berbeza. Okay, so cuba nilai yang adik rasa sesuai dahulu. Katakan nak cuba nilai cikgu boleh. Guna nilai cikgu 200 dan tengok. Macam ni kalau kurang nilai TD tu dia undershoot, dia kat sini. Dia tak cukup pusingan dia tu kalau terlampau rendah nilai TD. So kalau adik-adik fikir nak ke depan sikit lagi, baru belok pun terpulang, tak ada masalah kan. Cikgu tak ada ke depan kan. Cikgu terus jumpa dan terus belok. Okay, alright, tak ada kedepankan robot. So ni pun antara pemerhatian adik-adik lah, mana-mana yang adik selesa. Dan kemudian cikgu letak duration sikit untuk dia pergi ke depan. Pasal checkpoint di sini checkpoint di sini. So dia duration sikit untuk dia pergi ke depan. Okay, alright. So jom kita cuba. Kita cuba dengan TD yang cikgu pakai ni, kita tengok dia kat mana Okay, so path black. Okay, so ni right junction betul. Kita nak dia apa? Turn right. Kita increasekan sikit kelajuan kepada 100. Okay, KD kita pakai 0.22. Okay, so cikgu tak nak letak apa-apa FD. Cikgu tak nak dia ke depan, cikgu nak dia tu belok je. Okay, dan ni kita pakai mungkin 200 dulu, tengok macam mana. Okay, so jom kita upload. Okay, so upload. Kita tengok apa yang berlaku. Okay, so rasanya itu dah cukup lah. Cikgu rasa adik boleh faham lah apa dia step-step yang adik-adik perlu lakukan dalam kita membuat pemerhatian. So dalam macam akak cakap tadi, Kak Fiz cakap tadi pun betul lah. Maknanya dalam mana-mana ujian sains pun kita kena basically lakukan catatan dan pemerhatian terhadap apa yang kita nampak. Okay.
Okay, kita pusing. Calibrate. Jom kita tengok. Oh, wah, akbar. Dah kenapa tu? Okay. Ini Itu tadi cikgu letak dia. Cikgu letak dia sengit tadi. So bila letak dia sengit, dia cuba mencari line. Okay. So bahaya lah. Okay, so letak betul-betul. Letak betul-betul atas line. Okay. Okay, kita tengok. Kita tengok apa yang berlaku adik-adik. Okay, macam mana cerita ni? Okay. Apa pandangan adik-adik? Terlebih. Apa pandangan adik-adik? Abang Owen. Okay. Nampak tak? Nampak macam ada komen ke daripada ada audience terlebih kita? sikit Macam mana nak buat ni? Okay. So nampak gaya macam terlebih sikit tak adik-adik? Betul tak? Kan? So mungkin kita boleh kurangkan sikit TD tu. Tapi nampak kalau ikut cikgu boleh terima ni sebenarnya. Lepas tu kita akan guna duration untuk dia ke depan. Kita akan guna duration untuk dia ke depan. Boleh nak adjust lagi lah. Sebab tu duration tu adalah untuk stabilizekan dia. Untuk dia ke depan sikit, stabilizekan. Weh, nampak bilik cikgu. Kita rendahkan sikit. Okay. So nampak gayanya tadi, kita pada cikgu boleh terima. Tak ada masalah. Pasal cikgu ada satu lagi tip yang kita akan pakai, iaitu pakai apa? Duration. Duration akan membantu kita kedepankan dia. Tak ada masalah. Alright. Okay, so ni cikgu akan letak duration dia tak panjang lah. Mungkin dalam 0.3 untuk dia ke depan sikit. Alright. Okay, so cikgu akan uploadkan. Okay. Senang je adik-adik. So sekarang ni adik-adik dah ada kemahiran untuk macam mana nak tengok junction yang rapat, macam mana nak pusing angle yang pada darjah yang agak tirus, 45 darjah. A sharp angle, a quite sharp angle. Okay. Not 90 is considered sharp. 90 darjah tu dah nampak macam sharp, tapi ni 45 darjah. Okay. Lagi luar biasa Okay. Tapi mudah saja kalau ada adik faham, ada adik tahu, mudah saja solusinya. Okay. Alright, jom. Stay bit. Okay. Alright. Okay, jom. Okay. Nampak? Berjaya. Cikgu yang happy. Cikgu tepuk diri sendiri. Saya tolong tepukkan juga. Okay, kan? So cantik nampak? Tak ada masalah. Nampak tu? Duration membantu kita stabilizekan robot kita, nampak? Duration. So penting duration ni. Itu gunanya tu. Penting duration. Okay, alright. Tapi sikit je lah. Jangan letak duration yang terlalu panjang kan. Memadai untuk dia menegakkan diri dia. Untuk robot tu menegakkan diri dia. Okay. Alright. So sekarang dah sampai sini, kita nak checkpoint seterusnya dekat sebelah sini. Checkpoint seterusnya dekat sebelah sini. So apa kita nak buat adalah kita nak spin setempat supaya dia boleh pusing 360 darjah. Okay, kita nak dia spin supaya dia pusing 360 darjah dan meneruskan perjalanan dia ke sini lah. Okay, alright. Ini senang saja spin ni. So, kita tengok, ini adalah yang terakhir untuk klinik line tracer junior lah untuk spin. Lepas tu cikgu harap adik-adik boleh mencuba dengan sendirilah apa-apa tip yang cikgu telah bagi ni lah. Okay, so untuk dia spin, okay, so ni macam cikgu cakap tadi, so tambah duration tadi untuk dia ke depan sikit, nampak? Tambah duration. Cikgu tambah cuma 0.2 je. Cukuplah, memadai lah. Janji dia lepas checkpoint ni. Janji dia dapat lepas checkpoint ni.
Kita nak menang kan, so duration tu kena letak sependek yang boleh. Okay. Tapi kalau terlampau pendek, dia tidak memberi kesan, tak boleh juga. If it is too short and it would not give any effect, then it will not be useful, right? So that is why observe and react. Observe, take note and react. Alright? Okay, so to spin, okay, kita nak spin because we want to go the other way. Right? So just use the spin left and then right motor, left motor, maximum is 255 Maximum speed for the motif robot here is 255. Okay, and then you turn for a period of second, you pusing dengan jumlah agakkan masa, you agak masa cukup ngam-ngam untuk dia completekan the 360. And then kena ada stop motor. Jangan lupa letak stop motor. Kalau adik-adik tak letak stop motor, dia takkan berhenti. Robot takkan berhenti. So penting ya adik-adik Okay. So alamak, adakah I aja ataupun Cikgu Zul dah hang? Dah lost connection. Okay, no worries. Hang? Hang tadi. Oh, okay. Lost? Lost kejap. Oh, okay. Saya punya okay, network. Dah muncul semua. Sekejap Okay, minta maaf adik-adik Network cikgu pula muncul semula Okay, tapi masih merah sikit kat sini. So rasanya sementara tunggu dia. Okay, dah boleh Okay. Dah okay dah. Okay, dah kuning dah. Dah kuning. Kejap. Okay, sorry adik-adik Bila dia pause ni kan, teringat balik soalan adik yang tadi. Cikgu Zul janji nak ambilkan gripper, nak tunjuk gripper. Oh, okay. So sementara cikgu ambil gripper, mungkin Akak Fiz boleh buat senaman. Tak adalah senam. Kita buatlah something. Okay. Alright. Okay, cikgu. Okay, silakan. Alright, okay. Kok adik-adik dah ada macam sakit pinggang, duduk lama sangat. Ni dah PDPR pun asyik duduk je. Tengok kan. Okay. Boleh tak semua berdiri? Saya tak nampak lah. I just imagine you guys do this Just berdiri, just stretch, tarik nafas. And then just pull the head up. Stretch a bit. To your right. And to your left. Tengok, cikgu tak bangun pun. Cikgu juga ni, Cikgu Fiz. Okay, now. Simple je. Kita buat exercise, ni bukanlah exercise, dia exercise hand dan exercise minda juga. Yang ini klasik yang kita buat dekat Pedro Science, kita panggil dia pistol. And number 4, siapa dah tahu macam apalah, buat je lah kan, kita exercise. Okay, what you guys need to do, tangan kanan buat bentuk pistol, tangan kiri buat 24. Alright, bila saya sebut bang, pistol tukar jadi 4, yang 4 ni tukar jadi pistol. Okay, ready ya? Alright, bila saya sebut bang, tukar bang, 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 bang. Cikgu Zul pun boleh cuba juga, Cikgu Zul. Bang, bang. Okay, laju sikit bang, 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 bang. Okay, itu sahaja. Okay, Cikgu Zul pun dah balik. Okay, mari kita, assistant dekat belakang pun buat juga Oh, bagus. Ni actually bila you all, sometimes kan bila kita dah duduk lama, kita macam kadang-kadang dah hilang fokus. Just do something simple macam ni, buat kita jadi alert. Alright? Okay, so I'll pass back to Cikgu Zul. Over to you. Okay, so this is contoh. Kalau nak bawa barang, nak tolak barang ke apa ke, definitely kita tak boleh tolak barang. We cannot push a box ke. Mungkin Owen, can you get boleh dapat ambil BTX punya robot? Box. Cube. Okay. So you tak boleh nak push cube without first kata orang tu grip dia dululah. Kan? Kalau kita just push the cube without gripping it or without holding it, kalau tak pegang, nanti dia more or less macam bersepah lah kan. Okay.
So definitely first kali kita kena open up the gripper and then kita kena grip lah. Kan, grip. And then you can push the box. You can push the box lah. Okay, alright. So mungkin boleh tunjuk kat sini kan. Ya, kita letak atas. Okay, something like that. Alright. Oh, saya tak share screen Macam penyapit ketam katanya. Gripper tu ya. Macam apa? Ya, macam crack claw, betul? Okay, I'm sharing my screen. Hopefully dah nampak screen. Okay, nampak? Okay, nampak dah. Okay. Alright, so RBTX, this is an RBTX cube for the advanced group, advanced stage. Okay, so basically the robot akan ke depan, okay, and then grip the box, okay, and then dia akan fold. Alamak, cikgu hang. Saya je ke memang cikgu hang ni? Cikgu, lost connection. Lost connection tadi cikgu? Alamak, dekat mana yang lost connection? Sempat lah, sempat grip tadi, lepas tu kat situ je. Okay, sempat grip. Oh, sempat nampak gripper lah sekejap Sempat nampak dia berjalan ke? Sempat just cikgu kata dia grip, lepas tu cikgu yang jadi robot. Suara robot. Okay kan. So bila dia dah grip tu kan, and then kita boleh follow line macam biasa lah kan. The only difference is that dia ada grip barang dan can move the box around lah. Dia boleh bawa kotak tu mata-rata lah. Okay, and then boleh go stand, and then boleh lepaskan barang dan go stand dan teruskan perjalanan dia lah. Ikut requirement lah kan. Some robot dia boleh some robot dia boleh grip dan dia boleh angkat kan. Tapi rules untuk advance tak perlu pun you grip dan angkat. It's just perlu untuk you bawa kotak tu from one place to another, from one tower to another tower. So this is a close up of the gripper. Okay, alright. So kita boleh control, ada motor lah. Ada motor, kita panggil tu servo motor adik-adik Kita panggil servo motor warna biru tu. Dalam tu warna biru tu tunjukkan oleh Abang Wen, is a servo motor. Okay, and then kita boleh grip. Dari segi coding, kalau alang-alang kita kat kawasan sini kan, dari segi coding untuk gripper, as simple as this, gripper. Gripper, and then what is the angle yang you nak buka dan tutup dia. Berapa angle you nak buka dan berapa angle you nak tutup. So dia play around with the angle, sudut. Play around dengan sudut. Okay. So untuk advance, yes, you kena pakai gripper. Junior tak payah pakai gripper. Ada soalan cikgu daripada Hang, dia tanya, cikgu, how can I install the gripper? How can you install the gripper? Install hardware or software? Hardware ke software, Hang? Install the gripper. So install the gripper. Oh, better pakai kamera ni kan. Sekejap Okay, dah ada confirmation. Hardware, kalau software, kalau hardware, this is the gripper. Ada special gripper and the special motor over here. This one kita laser cut. Boleh juga didapati dekat Petroscience Gift Shop. Ni pun ada dijual dekat Petroscience Gift Shop untuk gripper ni, along with the basically motor lah. And dia custom made for motif lah. Custom made. Siapa nak beli dekat Petroscience punya gift shop tu boleh pergi website je, boleh check kat situ you all. So now we have like a beetle bug lah, those big little bug kan, kumbang besar yang ada sepit tu kan. Rupa dia dah takkan sama dah, dengan ada mata semua siap. Mata ni just untuk mengetahui adik-adik
mata ni adalah ultrasonic sensor. Mata ni adalah ultrasonic sensor. Kan, katakan kotak tu tinggi sikit ataupun robot ni rendah sikit kan, dia boleh detect, kotak tu boleh detect. Okay, Abang Wan dah buka kan, tunjukkan. Okay, so that is the motor. Okay, and dia slot masuk dekat this stand. Dia slot masuk at the stand. Slot masuk di stand. So tak perlu ada apa-apa kena shoulder ke, kena stiker kan ke, kena ada sellotape ke, tak. Dia custom terus boleh masuk melalui stand. So adik-adik tak perlu bimbang. Okay ke? Boleh ke? So I assume that the question must be hardware lah kot. Pasal kalau software dia dah built in. Gripper ni dah memang built in dalam motif punya coding. Harap menjawab dia, hang. Boleh hang Okay. So alright. Okay, so kita spin we are now at the spin, the last one, the spin. Okay. So kita nak basically the task is the next checkpoint is the other way around. Checkpoint yang seterusnya adalah di belakang dia. So apa kita nak buat adalah kita nak spin setempat. Spin so that our robot pusing 360 darjah dan menghala ke arah yang bertentangan balik. Supaya dengan cepat kita boleh pergi ke next checkpoint. Okay. So kita nak spin. Adik-adik boleh pilih sama ada nak spin left ke nak spin right. So dekat kawasan ni kita minta bantuan Abang Owen. So dekat kawasan depan ni adik-adik boleh pilih nak spin left atau spin right. Oh sorry ya. Yang ni. Okay, yang ni. Okay, adik-adik boleh pilih nak spin left atau spin right. Okay. So kalau adik-adik spin right sebelah kanan Kalau adik-adik spin right, ada kemungkinan adik-adik boleh melanggar line ni. Nampak? Okay. So nanti dia macam gini. So kemungkinan tu nanti dia akan banyak lah, dia akan problem sikit lah. So kalau adik-adik spin left, dia kawasan kosong ni. Nampak? Kawasan kosong. Okay? Kawasan kosong. Okay? So kalau cikgu lebih surekan spin left lah daripada spin right. Okay? Faham Kenapa kita, ni adik-adik kena buat keputusan daripada observation adik-adik, nak spin left ke nak spin right. Okay, alright. Boleh So cikgu pilih spin left kerana spin left tu kawasan kosong. Spin left tu kawasan yang kosong. Sebab tu cikgu pilih spin left. Okay. Alright. So jom kita tengok spin left, run forward. Dah ada dah run forward, sorry. Run forward ni kita pilih yang spin left. So kalau sebabnya adik-adik dah tahu tadi, dan kita pilih maximum speed. Okay, biar dia laju sikit pusing tu. Kemudian cikgu akan pilih dekat control berapa lama cikgu nak dia spin. Kalau spin terlalu lama dia terbabas. Okay, so mungkin dalam 0.33. Okay, dan kemudian jangan lupa adik-adik adik-adik kena stopkan motor. Okay, alright. Okay, so jom kita upload. Unhide stage, connect. Okay. Dan kita upload. Okay. So kat situ kan adik boleh nampak kan, nak spin left ke nak spin right kan. Oh kalau spin right tu nampak macam ada garisan yang dekat. Kalau spin left tak ada garisan dekat kat situ, kosong kan. So terpulang kan, terpulang pada keputusan adik-adik. Kerana semalam ada perbincangan antara cikgu dengan Abang Owen kan. Nanti cikgu tunjukkan dia punya senario dia. Boleh tak dari segi pertandingan disqualified ke tidak? Menjadi kesalahan ke tidak? Nanti cikgu kongsikan senario tu. Okay. Alright, so kita buka kamera balik. Okay, cantik. Okay, kita okay, so ada Abang Owen kat sini. Abang Owen boleh bantu cikgu. Okay, jom kita tengok. Okay.
Lama, terlebih. Okey, Abang Wan akan naikkan kamera. Alamak, terlebih adik-adik Nampak tu, 0.33 ni terlebih. Dia terlebih pusing So maknanya yang secara idealnya dia mesti macam ni, betul? Dia mesti macam ni. Mesti macam itu. Okay, alright. So 0.3 tu terlalu lebih. Okay. Alright. So kena kurangkan sikit. So kat sini mungkin mungkin 0.3 ni terlampau lebih, mungkin 0.3 atau 0.2 sampai like adik-adik kan. Okay, so cikgu tak nak ni, adik-adik boleh buat kajian sendiri nak tukar ni, ataupun adik-adik nak tengok juga kalau 0.2 jadi macam mana. Boleh lah kita tengok je 0.3 lah, 0.3. Nanti adik-adik tak tidur malam pula terfikir kan macam mana kalau Okay, kita kurangkan 0.3, tadi 0.33. Upload. Okay, kita tengok. Lepas tu nanti cikgu akan ceritakan kalau satu senario ni disqualified ke tidak, menjadi kesalahan ke tidak. Kita tengok. Okay. Okay. So minta tolong Abang Owen. Okay. Video ni ada delay sikit tadi Okay, kita tengok ni 0.3 Oh, terlebih juga sikit. Mungkin 0.2 sesuai lah. Okay, 0.2 pun sesuai. Okay, alright. So kat situ adik-adik boleh test ataupun nak kurangkan speed sikit ke dan sebagainya. Okay, ni cikgu nak tunjukkan senario yang cikgu bincang semalam dengan Abang Owen. Okay. Kita kena naikkan kamera supaya adik-adik boleh nampak. Okay, kita naikkan kamera. Okay. So, senario semalam yang cikgu bincang dengan Abang Owen. Okay. So, kat sini, cikgu turn right. Bila cikgu turn right, sensor cikgu akan detect line ni. Okay. Kemudian, robot tu terus ikut line ni. Terus ikut line ni dan terus ke sini dan belok. Kan? So soalan cikgu pada Abang Owen semalam, bila dia keluar line ni dan pergi ke line atas ni, adakah menjadi kesalahan? So Abang Owen dengan cikgu bincang-bincang, cuba kita tengok betul-betul kedudukan robot pada ketika ni. Robot sudah keluar daripada garisan. Nampak adik-adik? Robot telah keluar daripada garisan dan dia masuk pada garisan atas. So pada ketika ini robot adik-adik akan disqualified. Okay, so adik-adik kena restart balik jika berlaku keadaan macam ni. Okay, alright. Kalau dia pusing macam gini adik-adik, kalau dia pusing macam gini dan dia jumpa line ni, ini tidak menjadi masalah. Ini tidak menjadi masalah. Okay, okay. Kerana badan dia sentiasa berada atas line. Badan dia sentiasa berada atas line. So tadi tu ada kemungkinan yang badan dia akan terkeluar. Begini Nampak? No problem. Okay, alright. So sebab itu lebih selamat kalau adik-adik pusing ke sebelah kiri. Okay, lebih selamat kalau adik-adik pusing ke sebelah kiri. Okay adik-adik? So hati-hati kat situ Alright. So itu saja kot yang pada hari ni yang kita nak kongsi. Mungkin cikgu boleh kongsi apa yang cikgu buat semalam dengan Abang Owen. Ni cikgu buat semalam dengan Abang Owen. Soalan ni, pun tak ada ni. So kita tengok video sikit lah Boleh. Tengok So ni video cikgu dengan Abang Owen lah. Okay, calibrate. Okay, adik-adik kena tunjukkan timer kosong dekat kamera. Okay. Okay, lalu simpang. Okay, selesai. Dan tunjukkan masa 10.5 saat. 10.5 saat So, cikgu nampak
kalau cikgu betul-betul fine tune balik, kalau adik-adik boleh perasan dekat kawasan kona-kona ni dia sedikit bergoyang. Goyang tu akan buang masa Nampak tak dia goyang? Tu dia terlebih Dia terlebih tadi kat sini kan. Okay. So kat situ adik ni buat analisa lah sikit kan. Kat sini tadi dia macam overshoot, dekat sini pun dia overshoot. So ni boleh dapat ni bawah 10 ni. Dapat dalam 9 saat insyaAllah. Okay. So harap boleh membantu adik-adik memahami lah dia punya ni. Okay. So masa pun kita ada cuma 9 minit saja lagi kan. 9 minit je lagi. 9 minit saja lagi. Ada apa-apa soalan lagi daripada adik-adik? Boleh ajukan soalan. Ada masa lagi ni. Tapi kalau ada nak tanya soalan waktu lain boleh je hantar email dekat kami petroscience@petronas.com.my. Betul tak? Lofa boleh, kalau ada address tu boleh Lofa tolong letakkan dekat chat. Cikgu pernah lupa. Okay. And macam biasalah kita akan sharekan apa ni untuk feedback. Kita akan share dekat chat. Adik-adik boleh isi. Sambil tu kita bagi peluang lagi. Tak ada soalan daripada adik-adik. Ingat adik-adik bateri So cikgu punya perangkaan rasanya kalau adik-adik play around tu jangan lebih daripada 10 ke 15 minit. Lepas tu charge bateri. Cikgu yang robot cikgu pakai hari ni, cikgu pakai LiPo bateri. Lithium polymer bateri. Bila bateri dia power dia dah low, performance dia pun lain lah kan. Performance pun lain. So hari ni cikgu pakai LiPo yang hari klinik-klinik yang terdahulu cikgu pakai bateri besar ni, berat sikit lah. Dia kalau bateri berat tu efek jugalah dengan dia punya kelajuan juga kan cikgu? Betul. So bila bateri berat ni, dia akan jadi lagi berat. Dia lagi slow lah. Walaupun kelajuan yang sama 130, tapi mungkin dia akan lagi slow. Tetapi bila dekat kona tu, bila berat, kalau dia berat dekat kona, dia lebih stable. So ni tadi kita tengok video tadi, dekat kona, dia wobble sedikit kan? Wobble. Pasal dia ringan. Pasal dia ringan. So itu antara bila adik-adik menjadi jurutera, adik-adik kena buat keputusan kat situ kan. Dan kalau berat, definitely lah bateri berat, definitely motor bekerja lebih ni, lebih banyak motor kena bekerja, so dia akan drop lah cepat dia punya power tu kan. Okay. Alright, so kita habis dah. Kita nak cerita pasal robot tracer kan cikgu? Dah habis dah turunkan ilmu kepada adik-adik semua. Ya, harapnya cukup lah tu untuk ni kan semua mencakupi apa yang adik-adik perlu tahu bila nak masuk pertandingan robot tracer junior. Tapi sama je, robot tracer junior atau advance, beza dekat advance cuma dia ada gripper, dia kena bawa barang. Masih lagi follow line, dan follow line punya kata orang tu asas kemahiran semua dah diceritakan daripada klinik yang pertama sehinggalah klinik yang keempat. Semua dah diceritakan. Kalau rasa macam lupalah, boleh tengok balik video-video yang lepas kita ada share. Kalau nak tengok link dia ada juga dekat website Petroscience, ataupun follow je lah Petroscience punya YouTube, social media kami. Betul. So antara ilmu yang adik-adik perlu tahu adalah macam mana nak jumpa junction, belok ke kiri ke belok ke kanan, lepas tu apakah peranan FD, apakah peranan TD, apakah peranan sense, apakah turn punya speed, macam mana nak handle line yang lurus panjang pakai duration. Duration juga diguna pakai untuk stabilizekan robot adik-adik selepas sempang supaya dia tidak wobble terlampau banyak kan. Dan macam mana nak buat 360 turn, macam mana nak handle persimpangan yang 45 darjah rather than 90 darjah. Okay.
So tu antara perkara-perkara yang kita bincang lah. Dah wrap up dah semua kan. Okay, lepas tu ingat juga adik-adik make sure ada buku nota, catat. Mana yang silap betulkan, adjust balik, kena banyak. Macam Cikgu Zul kata, cuba try test. Okay. Test. Dan ingatlah kelajuan juga boleh membunuh. So maknanya kalau laju sangat tu slowkan lah. Itu je. And then adjust bit by bit accordingly. Alright. So itu saja untuk minggu ni. Awal pula kita habis lagi 5 minit. Lagi 4 minit. Tak ada 4 minit soalan. lagi. Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh wrap up. Kalau ada yang adik-adik nak ni ke? Adik-adik nak kongsi robot dia? Macam mana rupa robot dia? Apa-apa robot yang adik-adik pakai? Ada Alang-alang kita ada masa lagi kan? Kalau siapa-siapa nak share, boleh raise hand. Kita boleh invite ke stage. Cikgu ada biru, cikgu ada hijau. Wow. Cikgu ada kumbang. Ada yang pakai robot. Berapa banyak robot cikgu ada, cikgu? Cikgu ada banyak. Cikgu ada. Saya 0. Saya pinjam robot Petroscience saja. So kalau adik-adik ni pun kata orang tu ada pakai, mungkin ada yang pakai robot tuah, ada yang pakai robot kilat, ada yang pakai robot Lego. Ada yang pakai Lego ke? Ada adik-adik yang pakai Lego ke? Kan? Kalau nak kongsi video, just raise your hand, buka video dan kongsikanlah apa robot yang adik pakai. Tak ada? Segan? Nampaknya tak ada. Segan. Mungkin adik-adik malu. Malu ni. Okay, kalau boleh jumpa dekat ni lah boleh jumpa dekat, kalau adik-adik pun ada soalan ke boleh tanya kan dekat YouTube video tu, ada ruangan komen ke? Boleh. Dekat ruangan komen boleh kita buka, boleh tanya. Kalau tak boleh je email yang kita share tadi. Email terus pun boleh juga. Adik-adik boleh tanya email tu, terutamanya tentang syarat pertandingan. Kadang-kadang syarat pertandingan ni yang kita kena betul-betul faham. Kerana kita tak nak berlaku dah masuk, dah buat video, tiba-tiba tak layak kerana silap faham tentang syarat-syarat pertandingan. Betul. Kalau nak masuk robot tracer, tengok syarat robot sumo. Janganlah tengok robot terlampau besar. Tengok robot tidak mengikut spek, macam ada Bluetooth modul atas tu. Kan? So apa-apa yang adik ragu-ragu, apa-apa soalan yang adik ada, tanya je terus. Boleh tanya dekat ruangan komen, boleh email. Nak tanya cikgu, kalau adik-adik pandai research kan, boleh tahu nama cikgu penuh apa dan boleh jumpa cikgu dalam FB. Boleh follow ya. Banyak-banyaklah follower cikgu. Okay, so itu yang paling penting lah. So harapnya kita dapatlah penyertaan adik-adik semua. Tarikh tutupnya bila tarikh tutupnya? 15 kata silap. 15 September. Tapi kalau ada apa-apa changes, always refer balik. Sentiasa rujuk balik kepada website Petroscience. Betul. So ada seminggu lagi, tapi apa-apa juga permohonan ke apa boleh tanya pada Petroscience. Dia akan sentiasa rujuklah pada Petroscience punya website dan sebagainya untuk tahu perkembangan terkini. Mana tahu kan ada perubahan waktu dari segi perhantaran video ke dan sebagainya kan. So sentiasa update diri adik dengan website Petroscience. Kan? Dah masuk Facebook Petroscience tu like lah. Like, follow. Follow kan. Pasal dia bukan saja RBTX saja. Saya pun dah pergi FB Petroscience. Ada macam-macam lagi maklumat. Dari segi maklumat eksperimen sains kan. Ada berbagai-bagai video. Cikgu pun dah pergi video YouTube Petroscience. Petroscience Vids kan, kalau tak silap cikgu kan. So macam-macam video-video sains, video-video eksperimen, video-video digital untuk membantu adik-adik dapat kemahiran teknologi abad ke-21. Okay. Boleh layari, bukan setakat RBTX saja. Macam-macam maklumat ada dalam tu. Cikgu banyak belajar dari situ. Cikgu pun masuk dan belajar. Okay.
So ngam-ngam kita 3.5 nampaknya. 3.5. Okey, so itu saja. Kita terima kasih Cikgu Zul. Terima kasih juga kepada adik-adik yang join untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita kongsikan hari ini bermanfaat kepada semua. Kalau macam alamak lupa, boleh je macam saya cakap tadi, boleh je rujuk balik kepada YouTube channel kami. So itu saja. Terima kasih juga Cikgu Zul lagi sekali. And stay safe everyone. Bye. Assalamualaikum.